Okey, baik, kita sambung dengan watak dan perwatakan. Baik, hari itu kita dah siapkan nilai, pengajaran, persoalan semua, latar masyarakat. Baik, hari ini kita sambung dengan watak perwatakan. Baik, watak pertama yang kita nak lihat, watak utama kita, syair. Baik, syair ni dia seorang, okey kita tengok general characteristic. Baik, yang ini yang saya tanda tik kat sini, ini semua kamu tak boleh guna untuk uraikan perwatakan. Perwatakan macam ni. Ini watak saja. Yang ini semua tak boleh ambil sebagai perwatakan. Syair merupakan pemain skuad kebangsaan. Dia ialah anak bongsu daripada 5 orang adik-beradik. Dia merupakan mahasiswa di Jabatan Pengajian Sungkan UPM Serdang. Okey? Baik. Kita tengok perwatakan dia. Jadi, seorang yang tabah menghadapi dugaan hidup. Baik, yang ni saya bagi secara umum saja. Contohnya, sebelum bergelar juara dunia, syair telah menghadapi pelbagai rintangan seperti pilih kasih PBSM, cemohan dari Engku Aiman, sindiran oleh Syed Amiri, peristiwa dilema yang menimpa dirinya, lagi apa? Um, um, apa ni peristiwa dia kalah terhadap kalah dalam pertandingan Johor terbuka, betul tak? Okey. Yang tu semua adalah tabah. Okey. Saya cadangkan kamu kalau kamu nak bagi contoh bagi tabah, kamu rujuk balik dekat tema. Kamu pilih contoh dari sini. Lagi tepat. Okey? Baik. Seterusnya, seorang yang tetap pendiriannya. Contoh Sahid tetap memakai pakaian yang menutup aurat semasa bermain badminton walaupun menerima banyak kritikan. Tahu kritikan yang macam mana? Kita tengok balik dekat sini. Dia dipanggil apa? Dan melabelkannya sebagai Muslim, konservatif dan kepala batu dari hulu. Okey. Baik. Okey. Mana saya letak? Okey, sini. Okey, seorang yang penyayang. Kamu ambil karakter dia, tapi contoh semua kamu jangan ambil yang ni punya. Yang ni saya bagi short saja. Okey, yang ni dia bagi peristiwa yang lengkap. Okey, ambil dari sini ya. Penyayang, saya dah bagi banyak kan penyayang. Nampak? Syair telah membatalkan penerbangannya bersama dengan rakan-rakannya ke Johor Bahru disebabkan emaknya yang tidak sihat. Walaupun Syair sibuk menjalani latihan badminton, dia kerap pulang ke rumah menemui ibunya di Bandar Baru Bangi. Lepas tu, sebelum ke Jakarta, dia pergi jumpa mak dia yang mengidap stroke di Hospital University. Syair sentiasa menghubungi Kak Uda untuk mengetahui keadaan kesihatan ibunya sewaktu di Jakarta. Dan yang terakhir, yang tu Kak Uda punya. Yang ni semua Syair menunjukkan kasih sayang terhadap ibunya. Faham? Okay. Next. Syair seorang yang taat akan pesanan. Contoh syair sentiasa ingat akan pesanan arwah ayahnya yang mengharapkan agar syair mengharumkan nama negara, memberikan sumbangan kepada bangsa dan negara, serta memelihara syariat Islam dalam bersukan. Itu taat akan pesanan. Menurut tunjuk ajar dan nasihat, this one from Marzuki Wan lah. Contohnya semasa kejohanan antarabangsa di Jakarta, syair telah mendengar nasihat jurulatihnya, iaitu Haji Marzuki dan Mas Superman, agar bersikap tenang dan mengawal emosi. Because he got tension because sikap berat sebelah pengadil. So that time both the coach tell him to control his emotion. Seorang yang penyabar juga. Tindakan Syed Amiri yang mengejeknya sebagai ustaz selebriti dan mempertikaikan kemampuannya untuk menyertai kejohanan antarabangsa di Jakarta telah dihadapinya dengan hati yang sabar. அதான் சொல்லுவான் யார் அவன் பேரு ஷேட் அமீரி சொல்லுவான் கோபிநாத் வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆயிட்டோன்னே அப்போ அவன் சொல்லுவான் நீ பார்க்க போனா கடவுள்கிட்ட வந்து மண்டிட்டு நன்றி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் இல்லாட்டியும் நீலாம் வந்து இந்த அந்தாரபாங்சாக்கு வக்கீல ஆயிருக்குல்ல அப்படின்னு சொல்லுவான் solat sujud அந்த மாதிரி சொல்லுவான் என்னமோ okay we don't know much about solat sujud lah I think something like that. Seorang yang bijak menyimpan rahsia juga. Contoh syair merahsiakan kesakitan yang dialaminya. Kesakitan di sini membawa maksud radang appendix. The appendix he have. Because he already selected for the international, but his perut already sakit. He knows something going to happen. அப்போ லாண்ட்லாம் முடிச்சிட்டோன்னே அந்த பிங்காட் வாங்கும்போது தான் அவர் கவுந்து விழுவார். ஓகேயா? அந்த kesakitan di sini garis பண்ணிட்டு radang appendix எழுதிட்டீங்க.
Radang appendix. Radang tu dia, appendix APENDIKS. Radang appendix. Yang dialaminya daripada pihak PBSM dan keluarganya kerana dia bimbang tidak dapat mencapai impiannya. Seterusnya emak, ibu kepada Syair, seorang yang penyayang. Kenapa? Contoh peristiwa, emak Syair telah memasak ikan patin lemak cili api kerana mengetahui bahawa itu merupakan makanan kegemaran Syair. Lagi satu, dia seorang yang mementingkan hubungan kekeluargaan. Contoh, emak mengajar Syair untuk menziarahi mak usu Sapia. Appadina என்ன அர்த்தம்னா அவங்க அம்மாவோட தங்கச்சி. அதான் mak usu di Seremban kerana berasa simpati akan nasib mak usu Sapia yang baru kehilangan suami. Seorang yang mementingkan agama dalam hidup kerana emak berpuasa sunat dan menunaikan solat. Can understand? Ibu கேரக்டரிஸ்டிக்லாம் ரொம்ப கேட்க மாட்டாங்க. வாத்தா உத்தமா கேட்பாங்க. வாத்தா sampinganனா நீங்க அஜி மர்சுக்கியை ரொம்ப பேசணும். Okay? Kak Uda வந்து seorang yang penyayang sebab dia sering mengambil berat akan emaknya dan adiknya. Dia juga sanggup ambil cuti kan. When the mother got stroke, இவனுக்கு வந்து யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க, அம்மாவை பார்த்துக்கணுமா இல்லை நம்ம ஜகார்த்தாக்கு போகணுமா. அப்போ தான் கவுடா வந்து லீவ் போட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, அம்மாவை பார்த்துப்பாங்க. ஓகே, கவுடா வந்து இஸ் kakak kepada Syair, நான் மறந்துட்டு சொல்ல. Dia juga merupakan pegawai perubatan MO. MO என்னது, மெடிக்கல் ஆஃபீஸர், ஆல்மோஸ்ட் டாக்டர் lah. Kontrak முடிஞ்சுனா டாக்டர் lah. Dia hospital UKM lah. Dia juga seorang yang memahami because Kak Uda actually understand how the life of a national squad player, the life of his brother lah. Kak Uda memahami kehidupan seorang pemain badminton yang menjadi wakil negara dan selalu memberikan sokongan kepada Syair agar berjaya dalam bidang yang diceburi. Dia juga seorang yang suka mengusik, kindle பண்றது. Mengusikனா kindle. Contohnya, emak Syair bertanya tentang hubungannya dengan Ratna. Ratna படமும் வைரல் ஆகும்ல, crop பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. அப்ப Kak Uda வந்து சொல்லுவாங்க, ரத்னாவா இருக்காது, அது ஏதோ தூடம் போட்ட பிள்ளையா தான் இருக்கு. ஒன் நஜ்லாவை சொல்றாங்க. ஓகே, அடுத்தது அஜி மர்சுக்கி, மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர். Wata sampingan. Haji Marzuki merupakan jurulatih perseorangan badminton squad kebangsaan. Dia seorang yang berpandangan positif. திடீர்னு வந்து PBSM வந்து நம்ம சிஸ்டம் ரேங்கிங் துனியா விளையாடல, நம்ம வந்து ஜோஹூரில் ஓப்பன் டோர்னமெண்ட் நடக்கும், அதில் யார் ஜெயிக்கிறீங்களோ அவங்க தான் வந்து இன்டர்நேஷனல் போகணும்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ அந்த விஷயத்தை வந்து although he got tension, பட் அவர் என்ன சொல்றாரு, பரவாயில்ல, இதை பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கிங்க, உங்கள் திறமையை நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணிக்கிற ஒரு களமாக எடுத்துக்கிங்க. ஸோ berpandangan positif. Dia menganggap keputusan PBSM ituna வந்து அந்த keputusan PBSM yaitu tidak menggunakan sistem ranking dunia tetapi menggunakan keputusan perlawanan Johor terbuka sebagai syarat kemasukan kejohanan antarabangsa di Jakarta. Okey, புரியுதா உங்களுக்கு? Okey, sebagai satu cabaran kepada pemain-pemain badminton squad kebangsaan. He also is very good at reading people's emotion as well. Inga. See right. Okay, kak. Automatically kick out பண்ணுது. இது எப்படி இது பண்றது? Jadi dia masuk. Okay, tak apa. Kita tengok. Okay, sorry. Seorang yang அடுத்த feelings வந்து ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடியவர். Contohnya, semasa saya berada dalam keadaan tertekan, tension இருக்கும்போது, Haji Marzuki telah menyelami perasaannya dan menasihati Syair agar tabah dan bersabar. Seorang yang berani mengambil keputusan. Actually, berani mengambil keputusan berani mengambil risiko மாத்திக்கிங்க. Keputusan tukar jadi risiko. Why risiko? இப்போ கோபிநாத் அடிபட்டோடனே யார் அந்த இடத்துக்கு கொண்டு வரணும்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த ஸ்குவாட்ல. அப்போ ஷாயிர் தான் வரணும்னு அஜி மர்சுக்கி சொல்லுவார். அப்போ எல்லாரும் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க, அவன் அப்படி தோத்துட்டான்னா என் பதவியை விட்டுடுறேன். இட் willing to take risk. Okey, Haji Marzuki telah berjanji kepada pihak atasan PBSM bahawa dia akan meletakkan jawatan sebagai jurulatih badminton sekiranya Syair gagal menjuarai kejohanan badminton antarabangsa di Jakarta. Dia juga seorang yang bertanggungjawab. Haji Marzuki telah melatih Syair dan Bernard dan juga lain-lain pemain-pemain lain lah supaya menjadi pemain badminton yang cemerlang
dengan penuh tanggungjawab dan sentiasa memperbaik kelemahan anak didiknya itu. Okay, ini Haji Marzuki. மூணு கேரக்டர் இருக்கு. Engku Aiman பார்க்கலாம். Engku Aiman, you all know, right? The head of the PPSM lah, like head. Merupakan head coach, sorry. Merupakan ketua jurulatih badminton squad kebangsaan. He's very strict in making decision. Sangat tegas dalam membuat keputusan. Contohnya dia membuat satu peraturan baharu dalam proses pemilihan pemain yang layak ke Jakarta. Sistem ranking dunia tidak digunakan, tetapi dia mengambil kira keputusan semasa kejohanan terbuka Johor. Dia juga seorang yang bersikap pilih kasih, betul tak? Dia sering mencemooh syair dan memuji-muji Syed Amiri yang dianggap sebagai anak emas. Seorang yang memandang rendah akan keupayaan orang lain. Contohnya, Engku Aiman mengatakan bahawa syair seorang pemain yang lembab, kelam kabut, mudah terikut-ikut dengan rentak lawan dan sebagainya. Penarya பேசியிருக்காரு. நம்ம சினாப்சிஸ்ல படிக்கும்போது தெரியல, இப்ப தெரியுது. Okay, Wan Najla merupakan pemain badminton wanita squad. Wan Najla is on next page. What are you doing? Okay. Pemain badminton wanita squad kebangsaan, dia ialah adik kepada Wan Najhan. அவங்க அண்ணன். அதாவது Wan Najhan is the friend of the syair. Seorang yang berani, dia menyatakan hasratnya untuk memakai pakaian yang menutup aurat. Hasratnya itu dilaksanakan, direalisasikan semasa dia menjalani latihan dengan memakai tudung dan berseluar trek panjang, sehingga menyebabkan dewan latihan pemain wanita menjadi gempar. Dia juga seorang yang bersimpati akan nasib orang lain. Contohnya, Wan Najla bersimpati akan kekalahan syair di tangan Syed Amiri. Okay, when syair தோத்த பிறகு அவ தான் போய் சொல்லுவா semasa kejohanan dan mengakui bahawa permainan itu berat sebelah apabila banyak keputusan pengadil yang menyebelahi Syed Amiri. Okay, ஆனா அது மட்டும் காரணம் இல்ல Syed Amiri ஷாயர் தோத்ததுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்க அம்மாக்கு வந்து அந்த ஹெல்த் இஷ்யூ வரும். ஸோ கேன்சல் த ஃப்ளைட் டிக்கெட். அப்புறம் ரெண்டாவது வந்து அவங்க ஜுருலாத்தே வரமாட்டாங்க. அப்புறம் அப்படின்னு ஜோர் போயிடுவான். ஆனால் ஜுருலாத்தே வரமாட்டாங்க. ஏன்னா ஜுருலாத்தே காய்ச்சி வந்துடும். தேர்ட் ஒன் இஸ் அப்போ தான் வந்து அந்த ரத்னாவும் இவனும் ஒன்றா இருக்கிற அந்த ஃபோட்டோ வந்து வைரல் ஆகும். அப்போ அவன் கொஞ்சம் இமோஷனலி இம்பேலன்ஸாக இருக்கான். ஃபோர்த் வந்து யார் அந்த ஷேட் அமீரி வந்து ஜோஹர் பிளேயர். இது மேமாங் ஜோஹரில் நடக்குது. அப்போ ஜோஹர் சப்போர்ட்டர்ஸ்லாம் அவனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணனால லைக் பிட் லேக் ஆஃப் மோட்டிவேஷன். ஸோ அஞ்சாவது தான் sikap berat sebelah. 5 faktor syair kalah dalam permainan Johor. But yang seterusnya Syed Amiri, seorang yang suka menyindir. Contohnya dia menyindir syair supaya buat sujud syukur. Ini yang saya cakap tadi. Ni kadul kita nandri muti potu nandri solono. Apabila syair terpilih untuk mewakili negara bagi menggantikan Gopinath yang mengalami kemalangan. Syed Amiri juga seorang yang memandang rendah kebolehan orang lain. Dia menganggap syair sebagai seorang pemain yang tidak sehebat dirinya dan tidak mampu untuk mewakili negara kejohanan badminton antarabangsa di Jakarta. Baik, boleh faham watak dan perwatakan? Okey. Tapi saya cadangkan untuk peristiwa kamu gunakan apa yang saya ajar di sini. Persoalan latar masyarakat nilai pengajaran. Kamu ambil bukti peristiwa di sini lagi baguslah. Okey, sekarang kita nak buat satu mini test. Okey. Baik, kita tengok soalan ni. Baik, kita tengok. Watak utama merupakan watak penting yang menggerakkan sesuatu cerita. Jelaskan 3 sebab anda wajar mencontohi watak utama dalam novel tersebut. Jawapan anda perlu disokong dengan contoh peristiwa yang sesuai. Okay, kamu faham soalan? What they tell you? Dia nak ulang balik dalam bahasa Melayu. Apa dia? Sebab why we have to mencontohi watak utama. Okay. Ya, apna என்ன கேக்குறாங்க இதுல? You kena pandai baca dia punya soalan tau. Dia cakap apa? Give 3 reason why you should contohi watak utama. அப்படின்னா என்ன கேக்குறாங்க? They want positive. Yes, the positive traits ataupun perwatakan positif daripada watak utama.
புரியுதா உங்களுக்கு? அவங்க டைரக்டா பருவாத்தாkan எங்கேயுமே சொல்லல. ஆனா உங்களால அனாலிசிஸ் பண்ண தெரியும் அந்த கேள்வி வந்து ஆக்சுவலி perwatakan கேக்குறாங்கன்ட்டு. ஓகேயா? Apa mencontohi kejap. Okay, saya guna di sini. Ya ya. Air kita. No, nanti I just saw. Okay. Enger விட்டோம். Tiga sebab watak utama wajar dicontohi. Maksudnya dia minta apa? Perwatakan. Perwatakan syair lah. Syair வந்து syahir. Okay, syahir. Okay, baik. Kamu tak boleh rujuk nota. Okay, saya bagi masa. Kamu baca tentang ketabahan. Baik, di sini saya ambil ketabahan, penyayang, dan kegigihan. Okay, baca. Saya bagi 5 minit. எங்க இருக்குன்னு தெரியலையா? கதாபாகன் வந்து தேமால பாருங்க. கதாபாகன்ல இதுல ஏதாவது ஒண்ணு வரும். இப்போக்கி ருஜு எந்து saja, jangan baca soalan lagi. Okay? Ketabahan வந்து இதுல இருந்து ஏதாவது ஒண்ணு வரும். Okay, kegigihan I think around here. Keberanian, bro. No, keberanian கேக்கல நான். Why? Waktu dulu yang எங்க இருக்கு kegigihan? page 4. Page 4. அதான் தெரியுது இருக்கு. எங்க? Okay. ஷாயர் tetap meneruskan latihan rutin அது இருக்குல்ல அது. Ah, இந்த இடத்துல. ஏன்னா நம்ம ஷாயர் பத்தி தான் கேக்குறோம். Bukan para pemain badminton. Watak utama saja kan? Okay, apa kegigihan அங்கேருந்து எடுத்துக்கீங்க. Penyayang anything from the list lah. நான் நிறையா கொடுத்துருப்பேன்ல. அதுலேருந்து எடுத்துருப்பேன். Okay? Baca yang itu saja. 5 minit. Lagi 1 minit. Okey, kita mula. Baik. Kamu perlu ada muka surat 8 dan 9 saja. Muka surat lain tak boleh tukar. Okey. Right, mula sekarang. Jawab. Sambil jawab tu kamu tengok cara saya tulis ayat semua. எப்படி நான் ayatலாம் எழுதியிருக்கேன், penanda wacana அதெல்லாம் பார்த்துக்கிங்க. ஓகே. ஓகே. ஸோ செக் பண்ணிக்கிங்க ஆன்சரை. Sharina, first rangkap. First perengan. novel kajian saya ialah justru impian dari ஓகே, justru impian வந்து எழுதுறதுக்கும் ஒரு இது இருக்கு. அந்த டி மட்டும் சின்ன எழுத்து. Justru impian di jaring. Karya Zaid Akhtar. Oke. watak utama dalam novel ini ialah Syahir, Syahir. seorang pemain badminton dalam skuad kebangsaan. ஓகே, வெரி குட். அந்த மாதிரி நீங்கள் முதல்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சிடணும். அப்புறம் தான் நம்ம சொல்லணும். ஓகே. நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப்.
Sebab perdana saya melihat contoh Syahrir dalam hal ini ialah Syahrir seorang pemain badminton yang tabah. Okey, apa maksud perdana? First Pertama. season. Okey. Contohnya Syahrir telah menerima pandangan negatif Tabah menerima. Tabah menerima pandangan negatif daripada orang sekeliling kerana tindakannya menutup aurat semasa bermain badminton. Yes. Tindakannya menutup aurat semasa bermain badminton. Okey, continue. Hal ini dikatakan demikian kerana dia masih berpegang pada syariat Islam dan pesanan arwah ayahnya. Syariat Islam dan pesanan arwah ayahnya. Okey. Sementara itu, untuk Aiman dan Syed ini yang sebenarnya tidak menyukai syariat sering mencoba dan menyebutnya untuk melemahkan semangatnya. Melemahkan semangatnya. Okey. Baik. Next paragraph. Selain itu, saya wajar mencontohi perwatakan Syarif yang digambarkan sebagai seorang yang penyayang. Seorang yang penyayang, okey. Misalnya, walaupun Syarif sibuk menjalani latihan badminton, dia kerap pulang ke rumah menemui ibunya di bandar baru-baru. Ibunya, walaupun ni W kecil okey. Bukan itu saja, Syarif telah membatalkan penerbangannya bersama dengan rakan-rakannya ke Johor Bahru disebabkan mandi tidak sihat. Okey, very good. Penerbangannya bersama dengan rakan-rakannya ke Johor Bahru. எப்படி ஸ்பெல் பண்றது? Baru. Kalau Kota Baru? PHA. Okey. Disebabkan emaknya tidak sihat. Okey. Di samping itu, perwatakan Syahrir sebagai seorang yang gigih berusaha wajar saya berada. Buktinya, Syahrir telah tetap meneruskan latihan sebagai pemain இதுல வந்து ஒரு விஷயம், okay, one thing. அவங்க கொஸ்டின் வந்து சொந்தோஹி தானே சொல்லியிருக்காங்க. சி நான் தெல்லாடானி போட்டிருக்கேன். Which is choices of word. இந்த மாதிரி நீங்க யோசிக்கணும். ஒரே மாதிரி சொல்லாம. Okay. Saya tetap meneruskan latihan rutin. Latihan rutin. Okay, routine exercise sebagai pemain badminton. Walaupun telah tersingkir daripada senarai pemain skuad kebangsaan yang akan menyertai kejohanan badminton dunia. Actually dunia பாய்க்கூடாது. சிலாப்பா தான் எழுதியிருக்கு. Kejohanan antarabangsa. Okay, walaupun telah disingkir ataupun tersingkir pun saya terima daripada senarai pemain skuad kebangsaan yang akan menyertai kejohanan badminton antarabangsa di Jakarta. Continue. Dia tidak mahu melepaskan cita-citanya hanya disebabkan yang satu perkara. அதுதான் கிகே berusaha. பெர்ஃபெக்ட்டான ஒரு எக்ஸாம்பிள். இது போட்டா தான் லைக் வந்து அது கம்ப்ளீட்டா இருக்கும். புரியுதா உங்களுக்கு? ஸோ ஒரே ayatlah எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு சொல்லுங்க. ஓகேயா? ரைட். செட் 2 hari itu kita dah siapkan betul? Tema முடிச்சிட்டோம். இப்போ செட் 3 வந்து pengajaran செய்ய போறோம். ஆனா நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இல்ல இந்த क्वेश्चन. ஓகே, இந்த क्वेश्चनல நான் வந்து அதோட பிளராயானோட பிளாட் கொடுத்துட்டேன். அதை பேஸ் பண்ணி நீங்க சொந்தமா இதுல வந்து கீ இன் பண்ணணும். Is on the spot must do this one. Like you cannot prepare for this. Because அங்குள்ள pengajaranku இதுக்கு சம்பந்தம் இருக்காது. Bahagian pelarayan இந்த statement வச்சு 3 pengajaran நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். I already found out, you just fill up. Okay. Baik, kita tengok. Pelarayan merupakan bahagian terakhir dalam binaan plot sesebuah novel. Berdasarkan pernyataan pelarayan yang diberikan di bawah, jelaskan 3 pengajaran yang dapat diperoleh daripada pelarayan tersebut. Syair hampir rebah. Rebah means jatuh lah. Semasa majlis penyampaian hadiah dan segera dikejarkan ke hospital. Syair telah disahkan mengidap appendicitis ataupun radang appendix dan telah dibedah di Jakarta sebelum dibawa pulang ke Malaysia. Syair amat bersyukur dan menganggap bahawa kemenangan itu adalah untuk bangsa, agama dan negara. Sebaik-baik tiba di Malaysia, Syair melawat emaknya di hospital dan menyerahkan pingat yang dimenanginya kepada emaknya.
Azam syair, azam na nan terima, matlamat, impian, aim. English lah aim lah. Impian. Okay, next target அந்த மாதிரி lah. Azam syair yang seterusnya ialah dia mahu mewakili negara ke sukan Olimpik pula. Okay, baik. Cuba buat. Cuba fahamkan dia punya perangan, baru kamu bagi tahu apa suitable word you can fill up. Kalau macam ni dengan sini mengharumkan nama rendu கொடுத்திருக்கனா rendu வார்த்தை lah. Okay, try பண்ணி பாருங்க. Okay, boleh kita mulakan discussion. Okay, now you start. You. Knowledge saja saya ialah istilah impian dijaring karya Ustaz Akhtar. Make sure ejaan semua betul lah. Follow this one ah. Okay, justru impian dijaring karya Zaid AKH AHK ya? AKH Akhtar. Terdapat sorry. Terdapat beberapa pengajaran yang saya perlu daripada kenyataan perjalanan yang diberikan. ரெண்டு ஆயாட் செஞ்சுக்கிங்களா பண்டாவரம் இல்லை இப்போ ஏதாவது அவங்க வேற ஏதாவது கேட்டாங்கன்னா நீலாய் கேட்டாங்கன்னா terdapat beberapa nilai yang saya peroleh daripada novel ini அந்த மாதிரி ஓகேயா baik Pengajaran perdana yang dikemukakan dalam pernyataan di atas ialah kita haruslah berjuang patriotik dengan berusaha meningkatkan imej dan menunjukkan nama negara kita. ஓகே pengajaran perdana பார்த்தீங்களா நான் எப்பவுமே முதல்ல சொல்லும்போது perdana பாய்க்கிறேன் அதே மாதிரி நீலாய் பாய்க்கும் நீலாய் perdana persoalan perdana அந்த மாதிரி நீங்களும் பாய்க்க ஏன்னா அடுத்தது வந்து நீங்க சொந்தமா எழுத போறீங்க இவ்வளவு நேரம் கைடட் ரைட்டிங் அப்புறம் இந்த வார்த்தை diketengahkan எப்பவுமே பாய்க்க முயற்சி பண்ணுங்க pengajaran perdana yang diketengahkan oleh penulis jadi penulis mengetengahkan pengajaran perdana iaitu அந்த மாதிரி கூட எழுதலாம் okay pengajaran perdana yang diketengahkan like they show to us நம்ம கிட்ட காட்டுறது என்னன்னா dalam pernyataan di atas ialah kita haruslah berjiwa patriotik dengan berusaha meningkatkan nama image lah ஒண்ணு தானே ya meningkatkan image dan mengharumkan nama நான் ரெண்டு கோடு கொடுத்திருக்கேன் அப்ப நெகாராக்கு நம்ம வேற எப்படி நம்ம ரெண்டு கோடுல சொல்லலாம் tanah air ataupun ibu pertiwi. Okey, meningkatkan apa di sini? Kegemilangan. Atau ada வளர்ச்சி. Kegemilangan. Atau kecemerlangan kan kegemilangan. Okey, sambung. Contohnya, kemenangan besar syair dalam pertandingan antarabangsa di Jakarta tidak dianggap sebagai kemenangan untuk dia semata-mata, tetapi dia menganggap kemenangan tersebut adalah untuk bangsa, agama dan negara. Okey, bagus. Pertandingan antarabangsa di Jakarta tidak dianggap sebagai kemenangan untuk dirinya semata-mata, tetapi dia menganggap kemenangan tersebut adalah untuk bangsa, agama dan negara. Okey. Lagi. Selain itu, pernyataan penilaian yang diberikan turut memberikan pemahaman bahawa kita harus menjaga ekonomi kita baik pada masa susah maupun pada masa senang. Okey, haruslah என்ன வந்துச்சு? Sorry. Harus Menjaga ahli keluarga. Menyayangi ahli keluarga kita baik pada masa susah maupun pada masa senang. Okey, misalnya syahir yang bergelar juara dunia tidak bersikap sombong atau meninggi dirinya, tetapi menyerahkan ingat yang dimenangi kepada umatnya. Peristiwa ini membuktikan kasih sayang syahir terhadap ibunya tidak boleh dikaitkan dan tidak berubah walaupun syahir berjaya mencapai cita-cita. Okey, misalnya saya yang bergelar juara dunia tidak bersikap sombong atau meninggi diri. Meninggi diri ni macam egoistik lah. Tetapi menyerahkan pingat yang dimenangkannya pada umatnya, peristiwa ini membuktikan kasih sayang.
apa kasih sayang mention பண்ணிருக்கானே menyayangi tanah warna, menjaga. Membuktikan kasih sayang Syahir terhadap ibunya tidak boleh dipertikaikan. Cannot be arguable. Arguable. Tidak boleh kan? Cannot be. Undoubtedly, undeniably. அந்த kasih sayang இருக்கு அப்படி சொல்றோம். Right. Next. Di samping itu, pengajaran kita patutlah mempunyai cita-cita yang tinggi supaya dapat menggapai kejayaan yang seterusnya. Itu disisipkan dalam pernyataan pelayanan yang diberikan. Ada jawapan lain? Azam. Okey, anak azam selalu cita-cita saya terima. Boleh. Keazaman. Paling tepat, Wan. Keazaman yang tinggi supaya dapat menggapai. Menggapai itu mencapai. Okey, menggapaiனா எட்டி பிடிக்கிறது. mencapai அதே தான் அர்த்தம். Menggapai kejayaan. Ni என்ன சொன்ன? Kejayaan yang seterusnya turut disisipkan. இந்த மாதிரி வார்த்தைலாம் நல்லா இருக்கும். சொருகி வச்சிருக்காங்க. Dalam pernyataan pelarian yang diberikan. Buktinya syair yang sudah menjuarai pertandingan antarabangsa Jakarta tidak mengakhiri matlamannya di situ, malah terus berazam tinggi untuk mewakili negara di Sukan Olimpik yang akan datang. Very good. Okay. Pertandingan antarabangsa Jakarta tidak menghentikan. Ni nak sana? Azan. Mengakhiri pun boleh juga. Okay. Menghentikan ataupun mengakhiri matlamatnya di situ. Malahan terus berazam tinggi untuk mewakili negara ke Sukan Olimpik. Nampak tak? Shortaன ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இவ்வளோ நம்மளால சொல்ல முடியும். ஸோ நீங்கள் பயப்படாமல் பாருங்க, அந்த ஒரு சின்ன ஆயாட்டு இருந்தால் கூட அதில் ஒரு புங்காச்சாரம் போட்டு விட்டுருணும். அந்த மாதிரி. ஓகே, பாய். Sekarang நீங்கள் திறமை காட்ட வேண்டிய இடம் வந்துருச்சு. ஓகே, set 5. Persoalan. Yang pada நம்ம pengajaran முடிச்சிட்டோம், தேமா முடிச்சிட்டோம், ரைட்டா ஒரு soalan முடிச்சிட்டோம், perwatakan முடிச்சிட்டோம், தேமா முடிச்சிட்டோம், pengajaran முடிச்சிட்டோம், persoalan. Masyarakat di sini nantilah. என்னன்னா PT3ல they will choose for you. I mean PT3 இல்ல, but we suspect they will follow the old format lah. Current format lah of your PT3. So இந்த மாதிரி என்னது அவங்க கொடுத்துருவாங்க, நீங்க சொந்த சொல்லணும். So berdasarkan sebuah novel daripada di atas, sebuah daripada novel di atas, buktikan pernyataan tersebut. என்ன persoalan? Mesej yang disampaikan oleh penulis bagi menyokong atau memperkukuh tema yang cuba diketengahkan. Main pointnya support பண்ற persoalan சொல்றாங்க. Okey. Baik, அதெல்லாம் இருக்கட்டும். Berdasarkan buktikan pernyataan tersebut dengan mengemukakan satu contoh peristiwa yang sesuai dengan 3 இருக்குல்ல, அதை வெட்டிட்டு bagi setiap persoalan yang telah ditetapkan. Faham? Dia 3 nanti berapa dia nak buat? 1 jam sudah habis novel. Okey, உங்களுக்கான விஷயம் வந்து persoalan kesabaran dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab. இது வந்து யாரு ரிலேட் பண்ணோம்? Tengok dia punya nama pun dia tak tahu lagi. Haji Marzuki ya, relate பண்ணிரலாம். Persoalan kasih sayang seorang anak terhadap ibunya? Syair. Aduh. Syair lah dia Kak Uda. Kak Uda dia ambil sanggup mengambil cuti what? Persoalan berpendirian teguh dalam hal berpakaian? Syair lah. சரி, இதுக்கான சொந்த peristiwaலாம் எங்க இருக்குன்னு நீங்க முதல்ல பாத்துக்கீங்க. But you cannot copy paste. I'm going to observe you. Okay. சரி. Okay, see. Sabar. Haji Marzuki sabar menghadapi cabaran semasa bertugas dengan PBSM yang tidak menggunakan sistem ranking dunia untuk menentukan kelayakan kejohanan antarabangsa yang tidak menggunakan sistem ranking dunia untuk menentukan kelayakan kejohanan antarabangsa di Jakarta, sebaliknya bergantung pada keputusan kejohanan terbuka Johor.
பொறுமையா அதை ஹேண்டில் பண்ணாரு அந்த விஷயத்த. Idah contoh peristiwa. Lagi satu apa? Kasih sayang. Yes. Kasih sayang, you punya suka hati lah, mau ambil mana? Okey, you nak ambil Kak Uda pun boleh juga, tak masalah. Okey, Kak Uda sanggup mengambil cuti kerana mahu menjaga emaknya yang sedang sakit akibat menghidap stroke. Kamu juga boleh ambil ni, simple. Okey, Eladi Syair sentiasa menghubungi Kak Uda untuk mengetahui keadaan kesihatan ibunya sewaktu di Jakarta. Unggah stop. Kasih sayang, நீங்களே pilih பண்ணிக்கிங்க. Unur persoalan என்னது? Berpendirian teguh, right? Adik kau. Syair tetap berpegang pada prinsipnya. Yaitu apa dia? Yaitu memakai pakaian yang menutup aurat ketika bersukan. Bermain, bersukan. Walaupun dia dikritik oleh sesetengah pihak yang melabelkannya sebagai Muslim konservatif dan kepala batu dari hulu. Okay, Ken. Hafal பண்ணிக்கிங்க. Just I want to see how you arrange the points. அந்த பாயிண்ட் எடுத்து நீங்க சொந்தமா கூட ஆயாட் செஞ்சுக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. என் ஆயாட் ஃபாலோ பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. பட் மேக் ஷூர் ஆல் த மெயின் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் தேர். உங்க சொந்த ஆயாட் நீங்க கண்டிப்பா வீணா பண்ணலாம். ஒரு வாட்டி I feed I don't know whether you are getting enough or not. Now we are going to test you. ஓகே, அந்த இப்போ லைக் வந்து நீங்கள் என்னது அந்த அஜி மர்சுகி வந்து ஓகே dia bersabar dengan siapa? PBSM. எதனால? அந்த மாதிரி மெயின் பாயிண்ட். அவர் எதனால சாபாராக இருக்காரு? ஏன்னா பிகாஸ் ஆஃப் த திடீர் முடிவு yang tidak menggunakan sistem ranking dunia tetapi menggunakan bergantung pada keputusan Johor Open Tournament, kejohanan terbuka Johor, untuk menentukan siapa yang layak pergi ke kejohanan antarabangsa di Jakarta. Okay, ada main point. முடிஞ்சா? Kan? Okay, அடுத்தது kasih sayang. Kasih sayang saya galakkan kamu guna Kak Uda. Lagi senang. Okay, ஏன்னா அது ஸ்ட்ராங்கா காட்டுது kasih sayang. இப்போ ஷாயர் வந்து வெறும் ஒரு பாயிண்டோட நம்ம சொன்னாக்கா அது அவ்வளோ ஸ்ட்ராங். ஓகே தான், பட் ஐ ப்ரிஃபர் Kak Uda lah. You don't need to write Kak Uda Syairiza. You don't know the ejaan nanti. Kak Uda sudah cukup. Kak Uda sanggup mengambil cuti. Untuk apa? Untuk menjaga emaknya yang sedang sakit akibat mengidap stroke. Dan pada masa yang sama, ini punya add-on menikah. Syair, Kak Uda sanggup mengambil cuti kerana mahu menjaga emaknya yang sedang sakit akibat mengidap stroke. Tambahan pula, adiknya, ada apa tambahan pula நீங்க தனியா ஒரு ayat செய்வேனா. Tambahan pula, sambung saja. Tambahan pula, ada di orang. The titik remove பண்ணிட்டு, tambahan pula, adiknya telah bertolak ke Jakarta. Tambahan pula, adiknya Syair telah bertolak ke Jakarta. Okay. Ada kasih sayang. Okay? Point okay? Right. அடுத்தது berpendirian teguh. Idah. அதாவது ஷாயர் tetap teguh, tegas இந்த வார்த்தைலாம் பாய்க்கலாம். Okay? Tetap berpegang pada prinsipnya, yaitu memakai pakaian yang menutup aurat ketika bersukan, walaupun dia dikritik oleh setengah pihak sehingga melabelkannya sebagai apa? Muslim konservatif. Okay, Muslim konservatif dan kepala batu. Kepala bapa dulu lah, namanya kepala batu. Kepala batu dari hulu. அந்த kepala batu kena ni ya. Because it's like meaning something else. Right. Okay, இப்போ நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம். வாங்க. எப்படி ஜவாப் பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். இந்த உஜியான்ல நாவல் வரலையோ? வந்துச்சா? இல்லை தானே? அடுத்த உஜியான்ல வரோம். திங்கத்தான் ஃபாலோ. 8ஆம் மாதம்.
ஓகே. ஸோ உங்களுக்கு நான் சும்மா ஒரு உங்களுக்கு தெரியும்ல ஃபர்ஸ்ட் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு. ஓகே, இருங்க நம்ம லிசன் ஃபர்ஸ்ட். Novel kajian saya ialah ஓகே, என்னது karya siapa. அப்புறம் terdapat beberapa. இப்போ நம்ம என்னத்தை பத்தி பேசுறோம்? கொஸ்டினே புரியலையா? என்னத்தை பத்தி பேசுறோம்? Persoalan. Terdapat beberapa persoalan. Okey. Persoalan yang telah diutarakan oleh penulis dalam novel ini. Yang telah diutarakan. Utarakanna not போறதுன்னு அர்த்தம் இல்ல, சொல்றது. Yang telah diberitahulah, yang diutarakan oleh penulis. Penulis menerusi novel ini. Menerusi atau menerusi novel ini. Okey. அப்புறம் நம்ம antaranya எல்லாத்தையும் persoalan perdana. தெரியுதுல? நம்ம இந்த வார்த்தைலாம் பாருங்க. persoalan perdana yang diketengahkan. எப்பவுமே இதை பாய்க்க முயற்சி பண்ணுங்க. பாய்க்க தான் அது ஒட்டும் உங்களுக்கு. புரியுதா இல்லையா? படிச்சா ஒரு வாட்டி அதெல்லாம் பத்தாது. Yang diketengahkan oleh penulis ialah, நீங்க எழுதும் போது persoalanன்ற வார்த்தை இருக்கணும். Persoalan apa? Contohnya, koma போட்டு peristiwa. Kan? Okey, அப்புறம் selain itu persoalan whatever turut disisipkan oleh இந்த வார்த்தையும் பாருங்க. நான் சொல்லி கொடுத்தேன்ல இது, disisipkan oleh penulis. Misalnya, Yoon huraian. Kadasia, di samping itu. Okey, di samping itu persoalan bla 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 yang tidak kurang penting. இந்த வார்த்தை பாய்க்க முயற்சி பண்ணுங்க. எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது பர்சனலி. ஏன்னா நான் முறைட்டா இருக்கும் போதெல்லாம் இதெல்லாம் பாய்ப்பேன். Yang tidak kurang pentingnya yang penting lah. Turut digambarkan dalam novel ini. இதுல வந்து buktinya peristiwa. Kan? Sehingga agak பின்னாடி கோசமா இருக்கு, அங்க ஒரு நிமிஷம் சொல்லிடுறேன். ஏன் 10 மேடம் அங்கேயே ஸ்டார்ட் பண்ணிடு.